Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni kami nak share dengan korang satu cerita dekat Langkawi. Okay, kalau kita sebut tentang Langkawi, mesti ramai tahu Langkawi dekat mana. Sebab Langkawi famous dengan tempat percutian, dengan tempat pelancongan yang sangat menarik. Tapi sayangnya tak ramai tahu yang tahu dekat Langkawi ni banyak sangat cerita-cerita menarik tentang sejarah, tentang legenda, dan ada juga cerita tentang mitologi. And ada certain people, kalau kita sebut Langkawi, dia automatik akan teringat tentang cerita Mas Suri Berdarah Putih. Tapi dalam video kali ni kami tak nak cerita pasal tu sebab banyak lagi cerita makhluk-makhluk mitologi yang lain. Contohnya cerita tentang ular raksasa yang dikatakan ada dekat Pulau Langkawi, cerita tentang buaya putih yang dikatakan ada dekat Tasik Dayang Bunting, and cerita tentang Garuda yang dalam cerita tu ada mention tentang Pulau Langkawi juga. Dan dalam video kali ini kami nak cerita tentang kewujudan gegasi yang dikatakan berasal daripada Pulau Langkawi. Wow, korang boleh bayang tak gegasi pun boleh dikatakan tinggal dekat Pulau Langkawi? Dan yang paling menarik sekali, cerita pasal gegasi ni banyak memberi kesan kepada nama-nama tempat dekat Pulau Langkawi lah. So kalau korang nak tahu lagi banyak tentang gegasi ni, so jom kita start. Okey, menurut legenda, beberapa ratus tahun yang lalu terdapat sebuah kampung di Langkawi ni yang dihuni oleh keluarga gegasi ni tau. Dan antaranya adalah keluarga Mak Raya dan juga Mak Cincang. Dan disebabkan saiz mereka yang sangat besar serta kekuatan tenaga yang luar biasa yang dimiliki oleh gegasi-gegasi tersebut telah membuatkan bentuk muka bumi di Langkawi berubah secara dramatik. Okey, jadi kisah legenda tentang Mat Raya dan juga Mat Cincang ni bermula apabila Mat Raya ni dia bercadang tahu untuk mengadakan sebuah majlis kenduri sempena pertunangan antara anak perempuan dia bersama dengan anak lelaki Mat Cincang ni. Dan pada hari majlis, iaitu pada hari kejadian, dikatakan kantoi rupa-rupanya anak lelaki Mak Cincang ni berlaku curang dengan perempuan lain, di mana hal ini telah mencetuskan kemarahan dekat Mak Raya ni, di mana Mak Raya ni dirasa sangat malu dan dirasa anak dia ni macam dikhianati tu semua. Dan disebabkan hal inilah persahabatan antara kedua-dua keluarga gegasi tersebut telah pun pupus, dan sejak pada itulah mereka saling bermusuhan antara satu sama lain. Dan diorang punya tahap bergaduh tu sehingga berlaku pertumpahan darah, dan pergaduhan antara kedua-dua gegasi tersebut telah pun menyebabkan perubahan kawasan utama dekat pulau tersebut. Sebagai contohlah kan, cincin pertunangan anak kedua-dua gegasi tersebut dikatakan telah pun dicampak, dan cincin itu telah jatuh ke sebuah tempat di mana sekarang tempat itu dikenali sebagai Tanjung Cincin. Menarik kan? So, ada lagi. Selain itu, peralatan-peralatan yang digunakan untuk memasak ketika majlis pertunangan itu juga dikatakan habis bertempiaran, habis berterbangan akibat dibaling antara satu sama lain. Dan menurut sejarah, dikatakan ada sebuah belangan yang sangat besar telah pun dibaling dan telah pecah tau, dan tempat jatuhnya belangan itu kini dinamakan sebagai Kampung Belangan Pecah. Dan tempat di mana kuah itu mengalir disebabkan belangan itu telah pecah kini dikenali sebagai Pekan Kuah. Dan lagi sekali, dikatakan bahawa tempat di mana kuah itu meresap di dalam tanah sekarang dikenali sebagai Kisap. Dan menurut legenda juga, ada sebuah bekas untuk memasak air juga telah pecah tau semasa penggeledahan itu berlaku. Dan dikatakan bahawa air panas yang tumpah itu dikatakan sekarang terletaknya perigi air panas di kawasan yang dinamakan sebagai air hangat pada hari ini. Dan dikatakan bahawa pergaduhan antara Mak Cincang dan Mak Raya ni sangat dahsyat tau, dan telah membuatkan petir dan kilat juga saling sambar menyambar. Dan dalam pergaduhan itu, secara tiba-tiba datang lagi seorang gegasi yang bernama Mak Sawar, di mana Mak Sawar ini berperanan menjadi orang tengah bagi menyelesaikan masalah pergaduhan itu. Dan dikatakan bahawa ketika pergaduhan itu semakin sengit dan berada pada tahap klimaks, dan sekelip mata secara tiba-tiba Mak Cincang dan Mak Raya telah bertukar menjadi gunung. Bermakna ketika mereka bergaduh tu, secara tiba-tiba mereka ni telah disumpah menjadi gunung. Di mana pada hari ini, gunung-gunung itu dikenali sebagai Gunung Raya dan juga Gunung Cincang. Dan dikatakan bahawa Mak Sawar yang tak bersalah tu pun bertukar juga menjadi Bukit Sawar, di mana Bukit Sawar ni dikatakan terletak di antara tengah-tengah antara Gunung Cincang dan juga Gunung Raya.
Dan dikatakan kononnya orang-orang dahulu berkata Bukit Sawat itu kekal berada di tengah-tengah antara kedua-dua gunung itu sampai bila-bila agar keadaan sentiasa aman tau. Kirakan selagi Bukit Sawat itu di tengah-tengah antara kedua-dua gunung itu, kirakan sampai bila-bilalah keadaan di situ menjadi aman. Dan pada hari ini Gunung Raya itu dikatakan gunung tertinggi di Pulau Langkawi itu dengan ketinggian 881 meter dari aras laut. Manakala Gunung Cincang pula terkenal sebagai gunung kedua tertinggi di Langkawi dengan ketinggian 709 meter dari aras laut. Dan dekat sinilah terletaknya kereta kabel dan skybridge di mana sekarang tempat itu menjadi antara daya tarikan utama kepada pelancong. Jadi sampai situ sajalah kisah tentang pergaduhan gegasi di Pulau Langkawi. So macam mana? Best tak? Korang layan tak cerita ni? Walaupun kisah ini hanyalah diada-adakan ataupun disebut sebagai mitologi, tetapi kisah ini sangat-sangatlah menarik kerana mampu menjadi daya tarikan pelancong untuk pergi ke Pulau Langkawi. Tambahan pula terdapat monumen-monumen yang boleh mengukuhkan lagi cerita tersebut. Walaupun cerita ini disebut sebagai cerita rakyat yang disampaikan secara lisan daripada turun-temurun, jadi cerita ini mempunyai banyak versi. Mungkin atuk nenek korang, mungkin moyang-moyang korang cerita versi lain, tetapi konsep dia tetap sama, cuma jalan cerita yang sedikit berbeza. Apa-apa pun, ini merupakan medium yang paling sesuai untuk menyatakan ataupun menyampaikan bagaimana nama tempat tersebut boleh terjadi. Contohnya nama tempat Tanjung Cincin lah, nama tempat Belanga Pecah lah. Setiap tempat mempunyai sejarah masing-masing. Tempat lain mempunyai sejarah lain, mungkin kita tak tahu. Okey, setakat itu sajalah kisah daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga habis.